Assalamualaikum. Hai, nama cikgu Puan Siti Zuraida Abu Bakar yang akan menerangkan tentang keupayaan elektrod piawai ataupun simbolnya dikenali sebagai E-Node. Okey, ini adalah silibus yang terbaru dalam KSSM yang ditambah baik. Jangan risau, cikgu akan berikan penerangan yang sebaik mungkin untuk keupayaan elektrod piawai. Okey. Okey, jadi cikgu harapkan di akhir pembelajaran nanti semua anak murid cikgu boleh memerihal keupayaan elektrod piawai dengan baik. Okey, memerihal keupayaan elektrod piawai ni maksudnya awak boleh menjelaskan sel untuk menentukan nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, maksud cikgu sel setengah. Okey, awak tahu keadaan piawai bagi sel tersebut dari segi kepekatannya berapa, suhunya berapa, tekanannya berapa dan elektrod apa yang digunakan. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, kita akan pergi dahulu kepada apa yang dimaksudkan dengan keupayaan elektrod. Okey, baru kita akan masuk kepada keupayaan elektrod piawai. Kita kenal pasti keupayaan elektrod dahulu. Okey, cikgu teruskan dengan apakah keupayaan elektrod. Okey, keupayaan elektrod ni kalau kita tengok definisi dalam buku, keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M yang casnya N plus dalam sel setengah. Okey, cikgu yakin mungkin awak agak keliru. Apa yang dikatakan dengan beza keupayaan? Okey, apa yang dikatakan dengan kepingan logam M? Siapa kepingan logam M tu? Kemudian larutan aqueous, okey, yang mengandungi ion logam M. Apa itu sel setengah? Okey, cikgu kenalkan dulu awak dengan perkara-perkara ini sebelum cikgu pergi lebih jauh. Okey, awak kena faham yang ni dulu, istilah yang ni dulu, baru awak boleh faham yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada apa yang dikatakan dengan sel setengah dahulu. Okey. Okey, sebelum cikgu nak pergi lebih mendalam, cikgu terangkanlah dulu apa yang dikatakan sebagai sel setengah. So, sel setengah tu tadi dikata mesti ada kepingan logam M. Okey, ini logam M. Okey, dicelupkan ke dalam elektrolit. So, elektrolit adalah cecair. Simbolnya begini. Okey, dia mesti bukan simbol lah. Bila lukisan mesti ada dash-dash ni. Okey. Kalau tak salah lukisan awak tu. Okey, so logam M. Okey, so logam M awak label lah M. Okey, tapi dia punya larutan dia mesti yang sama dengan M tu juga. So M apa-apa tak kisah. Tapi dia mesti dalam bentuk larutan. So bila larutan memang ada cas. Okey, M N plus. Okey, contoh lain. Katakanlah awak nak guna kuprum. Okey, so larutan awak tu mesti ada kuprum. Tak kisahlah kuprum apa yang awak belajar garam larut sebelum ni. Kuprum sulfat boleh. Kuprum nitrat boleh. Tak kisah. Okey, asalkan tengok kat sini ada kuprum, ada kuprum. Ini dalam bentuk ion kuprum 2+. So kalau kita tengok kat sini dia seimbang. Ada kuprum, ada ion kuprum 2+. Okey, awak tak nak guna kuprum, boleh, tak ada masalah. Awak nak guna apa? Okey, awak nak guna zinc, boleh. Okey, so kalau zinc, so awak punya larutan awak mesti ada zinc jugalah. Okey, zinc apa? Zinc sulfat, boleh. Zinc nitrat, boleh, tak ada masalah. Okey, so dalam ini ada zinc tapi zinc tu dalam bentuk ion, so zinc 2+ lah. So bila ada zinc, ada ion zinc 2+, itulah yang dikatakan sebagai keseimbangan. Okey, so kalau ini awak sambungkan dengan voltmeter, nanti dia akan menunjukkan bacaan. Okey, awak sambungkan dengan voltmeter, nanti dia akan menunjukkan bacaan. So, secara tak langsung awak berjaya merubah sel ini tenaganya adalah daripada tenaga kimia. Okey. So, awak berjaya merubahkan dia kepada tenaga elektrik. So secara tak langsung awak telah berjaya menghasilkan sebuah bateri. Okey.
Itulah yang dikatakan sebagai keupayaan elektrod. So, keupayaan elektrod tu erti kata lain dia berapa elektrik dia lah. Okey, berapa elektrik dia. So, sekarang ni kita pergi pada yang seterusnya. Apa yang dikatakan dengan keupayaan elektrod piawai? Okey, so piawai tu maksudnya adalah rujukan. So, kita akan pergi pada cikgu terangkan seterusnya lah, iaitu keupayaan elektrod piawai. Okey, cikgu terangkan pula tentang keupayaan elektrod piawai. Okey, keupayaan elektrod piawai ni, okey, ada simbol tau. Okey, ada simbol dia. Simbolnya adalah inode. Okey, jadi keupayaan elektrod piawai ni maksudnya keupayaan elektrod bagi sesuatu sel ini kita ukur pada keadaan piawai. Okey, keadaan piawai tu maksudnya keadaan yang standard lah. Okey, keadaan yang standard yang telah ditetapkan seluruh dunia oleh para saintis lah. Okey, jadi apa yang standard? Apa yang piawainya? Okey, keadaan yang pertama adalah kita tetapkan dari segi kepekatan. Okey, kepekatan ion dalam larutan aqueous tu mesti mesti 1.0 mol desimeter padu. Ataupun kita boleh tukar simbolnya, unitnya kepada M besar. Okey, samalah ni. Kalau awak malas nak tulis mol desimeter padu, boleh je gantikan dengan M besar. Okey, yang kedua, keadaan yang kedua, mesti dari segi tekanannya lah. Tekanannya adalah tekanan gas mesti 1 atmosfera ataupun 101 kilopascal. Okey, yang cikgu tunjukkan ni bukannya awak baca sahaja. Awak kena hafal, okey, dan awak kena faham. Okey, baik dari segi kepekatan dia berapa, tekanan gasnya berapa, okey. Seterusnya adalah yang awak kena tahu ialah suhu. Suhunya sama ada dalam unit darjah Celsius ataupun boleh ditukarkan kepada Kelvin. Okey, kalau suhu 25 darjah Celsius dan satu lagi unitnya adalah Kelvin, 298 Kelvin. Okey, ini adalah keupayaan elektrod piawai kalau dalam bentuk logam lah. Tapi kalau misalnya elektrod awak itu bukan dalam bentuk logam, contohnya kita menggunakan gas hidrogen. Okey, gas hidrogen pun boleh juga. Okey, tapi dengan syarat gas hidrogen tersebut mesti dialirkan ke dalam satu lagi sel setengah yang mengandungi platinum. Okey, so platinum ni menggantikan logam lah. Jadi kenapa kita gunakan platinum? Okey, platinum ini adalah salah satu contoh elektrod yang lengai. Okey, awak kena faham juga maksud lengai. Lengai ni cikgu bagi bahasa mudah sekali. Okey, lengai ni adalah dia duduk saja-saja je kat situ. Dia tak bertindak balas. Awak bubuhlah asid, awak bubuhlah alkali, awak bubuhlah apa-apa pun tetap tidak bertindak balas. Jadi maksudnya elektrod tu lengai lah. Okey, jadi syarat untuk yang bukan gas, yang bukan logam, contoh macam gas hidrogen, mesti dialirkan kepada platinum. Mengapa pilih platinum? Sebab platinum adalah elektrod yang lengai. Okey, cikgu harap awak boleh faham maksud lengai itulah. Okey, itulah yang dikatakan sebagai keupayaan elektrod piawai, di mana keupayaan elektrod tersebut diukur pada keadaan-keadaan yang tertentu. Dan mana keadaan tertentu itu ditetapkan dari segi kepekatan, tekanan dan juga suhu. Okey, cikgu terangkan pula tentang elektrod sel hidrogen piawai. Okey, tadi kan kita ada cakap pasal elektrod tersebut kalau bukan logam, contoh kalau gas hidrogen kan. Okey, so macam mana susun atur eksperimen dia untuk menentukan keupayaan elektrod hidrogen tersebut? Okey, so caranya begini. So kita ada gas hidrogen. Okey, macam cikgu cakap tadi, mesti dalam keadaan piawai. Jadi gas hidrogen tersebut dialirkan pada tekanan 1 atmosfera ke dalam tiub kaca ni. So ni tiub kaca tadilah. Okey, kita alirkan ke dalam ni tapi dengan syarat mesti ada wayar platinum. Okey, mesti ada wayar platinum ni lah. So wayar platinum ni nanti disambungkan dengan elektrod platinum. Kenapa kita guna platinum? Macam cikgu cakap tadi, platinum adalah elektrod yang lengai. Okey. Kemudian dicelupkan ke dalam asid. So ini asid awak lah, larutan asid awak tu. So asid, kenapa larutan asid mengandungi ion hidrogen? Kenapa kita kata ion hidrogen? Okey, cuba kita bagi contoh asid. Okey, contoh asid adalah asid hidroklorik kan? Okey, HCl. Apa contoh asid lagi? Asid nitrik.
Okey, semua asid mesti mengandungi ion hidrogen. Sebab tu kat sini penyataan ayatnya adalah larutan asid mengandungi ion hidrogen. Kemudian standardnya ataupun piawainya mesti kepekatannya dalam nilai dia 1.0 mol desimeter padu. Maksudnya kepekatan ion hidrogen tu adalah 1.0 mol desimeter padu. Mol desimeter padu boleh ditukar unitnya kepada M besar. Okey. Kemudian apa yang terjadi bila gas hidrogen masuk ke dalam tube kaca yang mengandungi wayar platinum ni. So, kita buat persamaan pada hidrogen, gas hidrogen. Nanti dia akan membentuk ion hidrogen. Okey, membentuk ion hidrogen. Kemudian elektron kita di mana? Elektron kita terletak di sinilah. Kemudian kita balancekan, kita ada 2, kita ada 2. Okey, kalau kita tengok dari segi nombor pengoksidaan, okey, oksigen nombor pengoksidaannya kalau kita tengok mula-mula kosong, lepas tu dia jadi positif 1. Okey, jadi meningkatlah kosong kepada positif 1. Maksudnya hidrogen ini melalui proses pengoksidaan. Okey, dalam ini pula tadi kita ada ion hidrogen. Apa yang terjadi pada ion hidrogen? Okey, kita tengok kan gas hidrogen tadi dia menderma elektron. Okey, so menderma elektron. Siapa yang menerima elektron tu? Okey, dalam larutan kita dah sedia ada ion hidrogen. Okey, ion hidrogen terima elektron yang dibebaskan tadi membentuk gas hidrogen. Okey, membentuk gas hidrogen lah. So, kita balancekan 2 di sini. Jadi, kat atas ni proses pengoksidaan. Okey, hidrogen melalui proses pengoksidaan. Ion hidrogen melalui proses penurunan. Okey, so bila ada keseimbangan ini, nilai keupayaannya dapat direkodkan. Okey, nilainya adalah 0.00 volt. Okey, memang ini standard lah. Kenapa nak kena study pasal sel hidrogen pula? Sebab sel hidrogen piawai ini digunakan untuk membandingkan dengan sel setengah yang mengandungi elektrod logam tadi. Okey, cikgu tunjuk pula gambar raja dia apa yang cikgu maksudkan dengan penyataan cikgu yang last tadi. Okey, so kita tengok bagaimana sesuatu logam keupayaan elektrodnya boleh diukur dengan menggunakan sel hidrogen piawai. Okey. Okey, so bagaimana kalau kita nak menentukan keupayaan elektrod piawai bagi zinc? Okey, so cara untuk menentukan keupayaan elektrod piawai bagi zinc ialah yang pertama, elektrod zinc mesti dicelupkan ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Okey, macam cikgu cakap tadi, kepekatannya mesti 1.0 mol desimeter padu. Okey, kemudian disambungkan menggunakan wayar penyambung. Okey, wayar penyambung kepada elektrod platinum. Okey, elektrod platinum. Okey, pada elektrod platinum tu nanti kita akan alihkan gas hidrogen lah. Jadi sebenarnya kat sini ada 2 sel setengah lah. Satu sel setengah yang merujuk kepada zinc, satu lagi sel setengah yang merujuk kepada elektrod hidrogen. Okey, elektrod hidrogen piawai. Macam kita bagi tahu tadi, keupayaan elektrod piawai bagi hidrogen nilainya adalah E0 sama dengan 0.00 volt. Okey. Jadi, nilai ini merujuk kepada siapa? Inilah nilai keupayaan elektrod piawai yang merujuk kepada zinc. Kenapa zinc? Sebab tadi kita dah bagi tahu dah. Okey, kita dah bagi tahu dah keupayaan elektrod bagi hidrogen ialah 0.00 volt. Jadi, nilai bacaan pada voltmeter ini sebenarnya adalah tentang zinc. Okey. Selain daripada menggunakan wayar penyambung, okey, kita juga perlu menyambungkan kedua-dua larutan menggunakan titian garam. Titian garam ni biasa kita gunakan adalah kalium nitrat lah. Okey. So apa tujuan titian garam? So tujuan titian garam ini ialah yang pertama membenarkan pengaliran ion. Okey, benarkan ion mengalir. Okey, ataupun membenarkan pergerakan ion. Okey, kemudian seterusnya apa yang terjadi bila ada ion yang mengalir ataupun ion bergerak.
Okey, nanti litarnya akan lengkap. Okey, lengkapkan litar. Okey, lengkapkan litar. Okey, jadi memang ada dua fungsi lah. Yang pertama membenarkan pengaliran ion, yang kedua nanti akan melengkapkan litar. Okey, marilah kita kata sel ini dia sempurna. Ada sambungan belah atas, okey, melalui wayar penyambung. Ada sambungan di bahagian bawah antara elektrolit menggunakan titian garam. Okey, so disebabkan oleh zinc lebih cenderung untuk menderma elektron, maka zinc akan menjadi terminal negatif. Okey, zinc akan menjadi terminal negatif. So cikgu akan tunjukkan apa yang berlaku dalam alat radas ni, dalam sel ini. So yang pertama disebabkan oleh zinc ini lebih cenderung menderma elektron. Okey, jadi persamaan yang terlibat adalah zinc membentuk zinc ion membebaskan 2 elektron. Okey, elektron bergerak di mana? Elektron akan bergerak melalui litar luar. So elektron bergerak di sini. Okey, bila elektron bergerak adalah pengaliran elektrik. Okey, elektron bergerak menuju ke mana? Okey, menuju ke dalam menuju ke platinum. So pada platinum nanti akan bertembung dengan elektrolit. Jadi elektron akan diterima oleh ion hidrogen. Okey, hidrogen ion menerima elektron nanti akan membentuk gas hidrogen. So, 2 di sini, 2 di sinilah. Okey, seterusnya kita kenal pastilah siapa yang melalui proses pengoksidaan, siapa yang melalui proses penurunan. Okey, so kalau kita tengok zinc nombor pengoksidaannya kosong, nanti menjadi positif 2. Kita tengok nombor pengoksidaannya meningkat, makanya zinc ini melalui proses pengoksidaan. Okey, manakala hidrogen, hidrogen ni dia melalui proses penurunan. Kenapa penurunan? Sebab positif 1 jadi kosong. Jadi nombor pengoksidaan dia berkurang. So kalau berkurang betul lah prosesnya adalah proses prosesnya adalah proses penurunan. Okey, jadi kesimpulan untuk kita jadi kesimpulan untuk keupayaan elektrod piawai bagi zinc tadi. Okey, so, kita kena buat persamaan setengah lah. Okey, so persamaan setengah. Okey, kita dah tahu tadi dah persamaan setengah untuk proses pengoksidaan. Okey, siapa tadi proses pengoksidaan? Kita kata tadi zinc kan? Okey, so zinc nanti membebaskan 2 elektron membentuk zinc ion. Okey, mana pergi elektron? Elektron akan diterima oleh hidrogen ion. Jadi persamaan setengah untuk proses penurunan. Okey, ialah hidrogen ion terima elektron nanti akan membentuk gas hidrogen. Jadi disebabkan dia mudah menderma elektron, terminalnya adalah terminal negatif. Jadi di sini terminal positif. Okey, tapi keupayaan elektrod piawai bagi sesuatu logam, kita cakap ni tadi berkaitan dengan zinc kan? Jadi kita nak buat persamaan ion mesti rujuk kepada zinc lah. Okey, mesti rujuk pada zinc. Okey, tapi ini kalau kita tengok persamaan setengah dia dalam bentuk proses pengoksidaan tak boleh. Kita kena buat dalam bentuk proses penurunan. Jadi kena ambil zinc lah. Okey, so dia punya persamaan ion nanti. Kenapa ambil zinc? Sebab sekarang ni kita nak kes kita adalah tentang keupayaan elektrod piawai bagi zinc. Jadi kena ambil zinc lah. Jadi persamaan ion dia adalah terbalikkan saja. So zinc 2 plus tambah dengan 2 elektron, nanti tindak balas berbalik membentuk zinc. Jadi inodnya adalah negatif 0.76 volt. Okey, 0.76 volt. Cikgu padam kat sini balik. Sekejap ya. Okey, salah pula. Jadi inod dia tak ambil semua pula. Sekejap ya. Jadi inodnya ialah inod sama dengan negatif 0.76 volt. Kenapa negatif? Sebab negatif ini merujuk kepada zinc itu terminal negatif. Okey.
Jadi cikgu harap awak boleh fahamlah kitaran bagaimana nak menentukan keupayaan elektrod piawai bagi zinc. Kena faham persamaan setengah dia bagi proses pengoksidaan, kena faham persamaan setengah bagi proses penurunan, kemudian kena tahu buat persamaan ion. Kenapa kita buat persamaan ion itu tentang zinc? Sebab kenapa tentang zinc? Sebab kes kita sekarang ni nak menentukan yang logam terlibat adalah zinc kan. Jadi kita kena ambil pada zinc ni. Okay, tapi bentuknya begini sebab memang syarat untuk membuat persamaan ion mesti keadaan itu dalam keadaan penurunan. So kalau penurunan maksudnya nombor pengoksidan dia berubah. Okay, elektron tu diterima. Bentuknya begitulah. Okey, so mari kita tengok pula kalau kes kita menggunakan elektrod kita kuprum, yang dibandingkan dengan elektrod hidrogen piawai. So kita nak tengok apa penceritaan yang berlaku sebenarnya. Okey, sekejap. Kita tengok dulu yang pertama kuprum. Elektrod kuprum, nampak tak? Dicelupkan ke dalam larutan ion larutan yang mengandungi ion kuprum 2. Larutan ion yang mengandungi kuprum 2. Dan kepekatan bagi larutan 1.0 mol desimeter padu. Cikgu harap awak boleh faham dah kalau kuprum mesti ada ion kuprum 2. Ini adalah elektrod piawai bagi hidrogen tadi. Kita ada gas hidrogen yang dimasukkan ke dalam yang kita lalukan kepada wayar platinum. Yang bawahnya nanti ada elektrod platinum yang telah dicelupkan ke dalam larutan berasid. Awak kena faham kenapa larutan berasid mengandungi ion H, sebab tadi contoh kalau kita ada asid klorid, HCl kan. Asid nitrik, HNO3. So ada hidrogen, ada hidrogen. Kat sini lah yang dimasukkan mengandungi ion hidrogen tu. Dan kepekatan dia sama juga 1.0 mol desimeter padu. Kemudian kita ada titian garam. Titian garam kita macam biasa. NO3. Tadi dah ada dua fungsi kan? Awak hafal dua fungsi tu. Sekarang ni kita nak menentukan. Kita nak mula kat mana ni? Kita tengok sekarang ni kita bandingkan antara hidrogen dengan kuprum. Siapa yang lebih mudah untuk menderma elektron ataupun membebaskan elektron? Mestilah hidrogen. Kecenderungan hidrogen untuk lepaskan elektron adalah lebih tinggi berbanding dengan kuprum. Jadi persamaan yang terlibat adalah hidrogen. Nanti membebaskan elektron membentuk hidrogen ion. Cikgu balance kat sini 2, 2. Mana pergi elektron ni? Elektron tu akan bergerak melalui litar luar. Melalui wayar penyambung ni lah. So elektron bergerak. Bergerak. Bila ada pergerakan elektron, adalah bacaan voltmeter. Kemudian, apa yang terjadi pada elektron tu? Elektron charge negatif tadi kan? Akan diterima oleh ion kuprum 2. Kenapa elektron tu diterima oleh ion kuprum 2? Nampak tak? Elektron negatif. Jadi, yang menerimanya adalah yang positif. Jadi, apa yang terjadi? Kuprum 2 tambah 2 elektron membentuk atom kuprum. So sekarang ni yang cenderung menderma elektron dia akan menjadi terminal negatif. Betul lah kat sini. Terminal negatif. Kuprum akan menjadi terminal positif. Nilai keupayaan 0.34 volt ini kepunyaan siapa? Kepunyaan kuprum. Kenapa kepunyaan kuprum? Sebab kita dah kata dah tadi keupayaan elektrod piawai bagi hidrogen tadi berapa? E0 ke atas. E0 nilai dia adalah 0.00 volt. Jadi 0.34 volt ni adalah kepunyaan kuprum. Kepunyaan kuprum. Kita tengok persamaan pada kuprum. Cikgu dah kata dah kalau kita nak buat persamaan ion dia mesti prosesnya adalah proses pengoksidaan. Sebelum tu kita nak tengok betul tak proses pengoksidaan, proses penurunan? Minta maaf. Mesti dalam proses penurunan. Kita tengok dulu. Oksigen. Nombor pengoksidan dia kosong kan? Lepas tu nanti dia jadi positif 1. Meningkat. Jadi ini adalah proses
pengoksidaan. Okey, proses penurunan siapa? Ni positif 2, nanti dia jadi kosong. Maknanya ini adalah proses penurunan. Okey. Jadi persamaan ion ni dah memang dalam bentuk penurunan dah. Cuma kita ubah dalam bentuk Cu2+ tambah 2 elektron, anak panah berbalik, membentuk kuprum dan E naught bagi kuprum tadi adalah 0.34 volt. Tapi disebabkan dia terminal positif, so positif letak kat depan. Okey, jadi awak dah berjaya dah mencari beza keupayaan elektrod piawai bagi kuprum. Okey, jangan risaulah nilai ni 0.34 ni, jangan hafal. Okey, memang akan diberilah. Okey, memang akan diberi. Okey, macam ni maksud cikgu ini. Ini akan diberi, awak tak payah hafal. Okey, nanti pening. Okey, memang akan diberi. Cuma awak kena faham apa tindak balas yang berlaku. Awak kena faham persamaan setengah yang berlaku. Okey, kemudian persamaan penurunannya kenapa ambil kuprum. Okey, sebab yang terlibatnya adalah kuprum. Jadi kita akan ambil persamaan setengah yang melibatkan kuprum lah. Cuma mesti dalam bentuk penurunan. Okey. Okey, jadi kesimpulannya hari ini keupayaan elektrod piawai itu apa? Keupayaan elektrod piawai ialah beza keupayaan antara elektrod dan ion aqueousnya yang berkepekatan, berapa tadi cikgu cakap standard dia? 1.0 mol desimeter padu relatif. Relatif itu maksudnya merujuk kepada eletrod hidrogen piawai pada suhu 298 Kelvin dan tekanannya adalah 101 kilopascal. Okay? So, jumpa lagi.